Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, cikgu percaya dalam ni dah ada beberapa orang yang dah masuk. Okey. So setakat ni ada berapa pertambahan pelajar dah ramai ni. Okey, sementara kita tunggu kawan-kawan lain masuk. So cikgu nak siapa yang belum sediakan workbook, siapa yang belum sediakan pensel, pemadam ataupun siapa apa-apa yang perlu kamu bahan untuk belajar lah. Kalau tak ada lagi baik cari sekarang. Sebelum cikgu start. Okey. Okey, Assalamualaikum Husna. Okey, Waalaikumsalam Husna. Okey, so untuk kali ni disebabkan kita dalam webinar jam. Okey, so disebabkan kita dalam webinar, kita kamu akan nampak cikgu je. Okey, so any soalan kamu boleh tanya dekat chat. Okey, Hamzah, hai. Hai Hamzah, okey ke tu? Okey, any soalan boleh tanya dalam chat. Kalau cikgu laju ke, kamu boleh komen, cikgu perlahankan. Macam tu. Okey, lepas tu kalau kamu kena jawab, jawab soalan dalam tu. Okey? Okey, cikgu tunggu beberapa orang lagi masuk. Okey, kelas ni adalah kelas ganti daripada minggu lepas yang banyak problem hari tu kan, tak dengar lah apa semua tu kan. Okey, so sekarang ni kamu dengar cikgu clear tak? Clear suara cikgu? Semua orang dapat dengar? Okey. Okey, Azika, Amirul, Akil. Okey, belum kita baru nak intro baru ni. Kita tunggu kawan-kawan kita lain masuk. Okey. Alright, so sekarang ni sebelum kita start, so apa kata kita baca doa dulu macam biasa? Baca doa dulu. Okey, so semua orang kita dah baca doa, cikgu dah suruh ambil barang yang mana tak cukup tu. Okey. So tanpa membuang masa, okey, kita ada lagi ni yang tengah masuk ni. Ramai lagi ni. Boleh tak cikgu tahu berapa ramai yang yang last week dia tak boleh masuk? Cuba komen dekat chat tu, siapa yang last week dia tak boleh masuk? Cikgu nak tengok ramai ke sikit. Sebab yang ni akan ulang balik apa yang kita belajar last week. Tapi tak apalah, ulang pun kita makin pandai kan. Okey. Okey, semua orang ada yang last week. Okey, so boleh cikgu mula? Boleh cikgu mula pengajaran cikgu? Okey. Setakat ni semua okey. Okey, sekejap ada beberapa minit lagi. 10 minit lagi. Okey. Ramai cakap hari ni clear. Okey. Okey, Waalaikumsalam Muhammad Arif. Terima kasih. Okey. Muaz. Ni Muaz yang mana Muaz ramai dalam ni. Okey, Alia Kaisara. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, hari ni hari guru kan. Okey, terima kasih semua. Okey. So okey, ada yang tak dapat Zun Nur. Dia tak boleh join last week. Okey, tak apa. So kali ni dah boleh kan? Yang ni lagi better lah daripada last week, betul tak? Oh, Muaz Ali. Okey, baiklah. Okey, dah. So boleh kita continue je lah ya. Okay, kita continue belajar sebab kita dah 4 minit dah berlalu ni. Okay, so semua dah ready kan? Alright. So this week kita akan cover, kita akan sambung ulang kaji 3P iaitu pecahan, perpuluhan dan peratus. So last week kita dah belajar pasal pecahan dulu kan? Okay, sekarang ni this week kita nak sambung pasal perpuluhan. Okay, so cikgu harap semua orang boleh bagi perhatian. Okey, jangan terlalu fokus sangat dekat chat tu. Chat tu hanya untuk yang penting sahaja. Okey, kalau cikgu cakap suruh jawab soalan, kamu jawab soalan. Kalau cikgu tanya kamu faham, kamu jawab faham. Macam tu. Okey.
Okay, so dah. Okay, kita terus sambung kita punya pembelajaran. Alright, so cikgu akan share cikgu punya screen ni. Alright, so sekarang ni kita nak belajar pasal perpuluhan. Okay, semua orang pergi ke muka surat yang ada perpuluhan. Kat sini. Semua orang pergi dekat situ. Okay, semua orang pergi dekat situ. Okay, so tengok apa soalan yang pertama tu. Ada berapa orang yang tak dapat last week. Line putus lah apa semua. So this week kita cover balik. Count kita cover. Okay, so soalan dia. Raja satu menunjukkan satu nombor dengan digit-digitnya diwakili oleh H, I, J dan K. Okay, huruf yang manakah, okay, soalan dia, huruf yang manakah mewakili sifar perpuluhan sifar 6? Huruf yang manakah mewakili sifar perpuluhan sifar 6? Apa dia? Okay, so nak jawab soalan ni, kita just, kamu just tulis nombor yang sifar perpuluhan sifar 6 di bawah kotak itu. So yang paling hujung itulah jawapan dia. Okay, since dia cakap sifar perpuluhan sifar 6, so bawah H kita letak sifar perpuluhan sifar 6. So apakah jawapan dia? Apa ending dia kat mana? Ending dia dekat J. Faham tak? Ending dia dekat J. Okay, sekarang ni cikgu nak semua orang jawab untuk satu output lah. Satu output. Cuba jawab satu output. Okay, satu output. Okay. Right. Cikgu ada beberapa slide ya. Ush. Okay, satu output dah jawab. Okay, masing-masing ada buku kan? Okay. Sekejap, cikgu ada beberapa tempat yang cikgu nak tunjuk kat kamu ni. Okay. Alright. So, jawapan dia apa untuk satu output? Jawapan dia adalah C, kan? Dia adalah sifar perpuluhan 1. So, jawapan dia adalah C. Okay, betul. Alright. So, senang. Mudah kan? Masa dah jam 4 pun boleh jawab. Betul tak? Bukan dah jam 4 je. Berapa lagi? Dah jam 3 pun boleh jawab dah cikgu rasa. Okay, terus ke soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. Soalan dia. Yang tu kecil sangat lah. Cikgu kena ke page sini. Okay, soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. Right, cikgu kena guna yang besar. Okay, so soalan yang kedua tu dia tanya pasal apa? Apakah nilai digit 9? Okay, so kat situ tolong tambah. Semua orang kena tambah nilai digit. Dia tak ada nilai 9 je. Dia tak boleh macam tu. Dia mesti akan tanya apakah nilai tempat ataupun nilai digit. So dekat buku kamu tu tambah sikit dekat apakah nilai digit. Apakah nilai digit 9 dalam 5.932. Okay, bila nilai digit, okay, dia macam ni. Okay, cikgu suka kalau macam kita cerakinkan dulu nombor tu. Boleh tak cikgu ajar kamu kita cerakinkan dulu nombor tu? Okay, kan nombor dia 5.932 kan? Okay, nilai digit 9. Okay, tak pun kita tengoklah. Apa nilai tempat 5? Apa nilai tempat 5? Nilai tempat 5 adalah sah. Betul? Okay, apa nilai tempat 9? Yang 9 ni adalah per 10. Betul tak? Per 10. So, 9 tu akan jadi 9/10. Kan? Bila dalam perpuluhan dia adalah sifar perpuluhan 9. Macam tu. Ataupun kita boleh buat 5.932. Bila kita cerakinkan dia akan jadi 5 tambah sifar perpuluhan 9. Okay, tambah
sifar perpuluhan sifar 3 tambah dengan sifar perpuluhan sifar 3. So, nilai digit 9 adalah sifar perpuluhan 9. Macam tu. Dapat Clear? Okay. So, itu adalah untuk nombor 2 input. Okay, sekarang ni sama juga dekat output. Okay, sama juga dekat output. Nak buat nilai tempat nilai digit ni, yang penting sekali kamu kena tahu apa nilai tempat dia. Bila kita tahu apa nilai tempat dia, confirm kita akan dapat terus untuk dapat nilai digit. Okay, cuba tengok soalan nombor 2. 2 output. Sama juga. Okay, tengok dekat situ. Apakah nilai 9? Apakah nilai 9? Nilai apa? Nilai digit Dekat situ kamu kena tambah sikit. Dekat situ tolong tulis nilai digit. Nilai digit 9 dalam 9.854. Dalam ni. Okay. So, apa nilai tempat 9? Apa nilai tempat 9 tu? 9 tu adalah SAR. Betul tak? 9 tu adalah SAR. So, bila SAR, okay, dia adalah SAR sahaja. Okay, dia adalah SAR sahaja. So, 9 je lah jawapan dia. Tu, jawapan dia adalah SAR. Dia kan 9 kan? 9 tu SAR kan? So, jawapan dia adalah 9 sahaja. Kalau nilai tempat dia 10, kamu kena jawab dia sebagai 90. Okey, dapat? Boleh? Alright. Clear Senang je ni. Ini kacang lah. Okey, tengok soalan nombor 3 pula. Soalan nombor 3. Apakah nilai tempat? Okey, kalau nilai digit, kamu kena bagi jawapan dalam nombor. Tapi kalau nilai tempat, kamu kena eja nombor tu. Apa nilai tempat dia? Kena eja lah maksud dia. Okey, dekat situ apa nilai tempat 9? Apa nilai tempat 9 kat sini? 5.980. Apa nilai tempat 9? Nilai tempat dia adalah per 10. Kita tak ada per SAR. Kita tak ada per SAR. Kita hanya ada per 10. Kita akan start dengan per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Okay? Alright. Dapat? Kelaju sangat ni. Dapat tak? Okay. Ada yang jawab per 100. No. Dia bukan per 100. Dia adalah per 10. Nilai tempat selepas titik mesti per 10. Okay. Alright. So, kita ke 3 output. 3 output pula. Dia cakap apa kat situ? Dia cakap apakah nilai tempat digit 2 dalam 7.528. Okey, dekat situ dia tanya kita nilai tempat. So kita kena bagi ejaan tau. Nilai tempat tu ejaan. Ejaan digit 2. Okey, apa nilai tempat bagi digit 2? Okey, apa nilai tempat dia? Okey, kita start dengan apa? Kita start dengan per 10. Betul tak? 5 tu dia adalah per 10. Per 10. Tapi 2, apa nilai tempat selepas per 10? Nilai tempat untuk yang selepas per 10 adalah per 100. Per 100. Jadi dekat situ tolong highlightkan kat mana 2. 2 tu per 100. So jawapan dia adalah per 100. Jawapan dia adalah per 100. Boleh? Dapat? Ingat kita start dengan per 10, lepas tu barulah per 100. Bukannya terus per SAR, tak ada per SAR dan tak adanya start dengan per 100. Bukan. Boleh? Dapat? Okey. So, seterusnya kita nak ke soalan yang keempat. Soalan yang keempat. Okey, apa soalan tu? Okey, dekat sini akan ramai yang akan confuse. Cikgu macam mana nak tulis dalam angka ni? Apa benda ni? Okey, dia macam ni tau. Baca betul-betul ayat tu dan tengok
dia ada perkataan apa yang merujuk kepada benda yang kita nak tulis ni. Okey, contoh yang pertama. Yang pertama, cuba kita tengok ayat yang pertama. 33. Jadi kita tulislah nombor kita 33. Okey, 33. Macam tu. Okey, lepas tu dia tulis dan kat situ. Betul tak? Dan 82 per 1000. Kalau per, bukan per, bukan per, perkara pertama bukan per. Kalau per, merujuk kepada apa? Per merujuk kepada pecahan. Betul tak? Jadi, kita kena buat per 1000 dahulu. Kita buat per 1000 dulu kat bawah dia. Macam tu. Okay? So, atas dia kita nak letak berapa? 82. So, itulah jawapannya. 33, 82 per 1000. Okay? Dapat? Dapat tak? Faham tak? Okay? Sebab dia tanya ditulis dalam angka. Ditulis dalam angka. Dia dan dia tak mention pasal dan spesifik tau. Dia tak mention dalam spesifik. Sama ada dia nak dalam apa, pecahan ke perpuluhan kan? Betul tak? Okey, sekarang ni sebabkan kita dalam topik perpuluhan, jadi kita kena tukarkan ni dalam perpuluhan. Macam mana? Kita dah dapat 33, 82 per 1000 kan? Macam mana kita nak tukar kepada perpuluhan pula? Okey, cara dia ialah, okey, ingat per tu operasi apa? Per tu operasi bahagi. Betul? Bahagi kan? Okey, bahagi gerak ke mana? Kalau kita kena gerak-gerak ni, kalau kita nak bahagi dengan 10, bahagi dengan 100, bahagi dengan 1000, bahagi gerak ke mana? Bahagi akan gerak ke kiri. Ingat dalam ejaan bahagi ada I, betul tak? So kiri. Kalau darab, dalam ejaan darab ada 2 A. So kanan. Ejaan kanan kan ada 2 A juga. So macam tu cara nak kita ingat. Okey, jadi bila kita nak tukar dalam perpuluhan, jadi 82 kan per 1000 kan? 82 per 1000. Okey, 82 per 1000. Okey, 82 tu kena letak titik belakang sekali. Okey, ingat sebab nombor bulat titik belakang sekali. Dan kita kena gerak ke kiri sebab per ni merujuk kepada operasi bahagi kan? Okey, gerak ke kiri. Berapa kali? Kita akan gerak sebanyak 3 kali. Okey, so 1, 2, 3. Letak titik, letak sifar. Okey, so depan titik tu, okey, depan di titik ni, okey, depan titik ni, okey, kita letaklah nombor 33. Macam tu. Kan? Sebab 33 tu nombor bulat. So jawapan dia akan jadi 33 perpuluhan sifar 82. 33 perpuluhan sifar 82. Macam tu. Ingat tau, per tu maksudnya operasi bahagi. So kita gerakkan titik sahaja bila kita nak tukarkan kepada perpuluhan. Dapat? Okey, sekarang ni semua orang cikgu nak kamu buat output. Buat output. Berapakah jawapan dia? Buat output dulu. Buat output. Baca betul-betul apa nombor bulat dia, apa pecahan dia. Dah dapat pecahan, tukar kepada perpuluhan. Sebab dekat situ ada per kan. Per tu fraction, pecahan. So nombor tu kita tulislah dalam pecahan. Okay? Berapa? Cikgu nak tengok siapa boleh dapat ni. Okay, apakah jawapan untuk output? Okay. Okay. Wish. Jawapan berbeza. Ada yang jawab lain-lain ni. Okay, lagi. Oh, Umar, Amza. Okay, lagi. Hadirah, kenapa jadi 8 pula tu? Okay. Okay, Wanu Christina. Okay, Syamil. Okay, so ramai dah yang bagi jawapan kan?
Okay, so ingat bila nak tulis pun jangan tersalah tulis nombor. Bila tersalah nombor je habis out terus markah kamu. Okay, so tengok betul-betul. Dia cakap 2. Okay, so nombor besar dia 2 lah. Okay, lepas tu 416 per 1000. So kita buat per 1000 dulu. Okay, apa nombor atas per 1000? Ni, 416. So tulis 416. Betul tak? Lepas tu kita akan gerakkan di titik. Okay, gerak. 1, 2, 3. Sebab apa kita gerak ke kiri? Sebab per tu kan bahagi. So dia kena gerak ke kiri. So jawapan dia adalah 2.416. Okay, siapa yang betul tu bagus. Baguslah. Sebab tak careless kan? Tak letak kosong lah apa, tak ada. 6 jadi 8 lah, tak ada. Jangan silap. Okay, jangan silap. Okay. Dan. Okay. Boleh? Okay. Alright. Okay, semua orang senang je tu. Senang lagi ni. Okay. Kita tengok pada soalan nombor 5 pula. Okay, soalan nombor 5. Okay, untuk soalan nombor 5, cikgu perhatikan cikgu duluan. Ada satu kelas malam tu cikgu bagi. Cikgu bagi latihan tambah pecahan, tolak pecahan banyak sangat. Dan banyak silap. Kan? Okay, siapa yang makan cili dia terasa pedas. Puasa cikgu tak makan. Bukan buat siang malam. Okay? Okay. Alright. So kita tengok macam mana nak tambah ni. Ada setengah pelajar yang dia tidak tahu macam mana nak tambah. Okay, kamu ikut macam ni je lah. Okay, bila kita nak tambah perpuluhan, kita kena pastikan titik kita kena sama level. Kat atas tu tak boleh satu titik sengit. Macam mana cikgu nak cerita? Ada yang buat tau, ada yang buat macam ni tau. 0.761, lepas tu dia tambah dengan satu ni kan 681. Tak boleh. Salah. Sebab apa? Sebab titik kamu tidak sama. Okey, sebab titik tidak sama jadi salah lah. Okey. Kalau kamu arrangement titik dia tak sama, dia jadi lain tau. Kan bila kita tambah, kita ikut nilai tempat dia, betul tak? Kita akan tambah kalau sar dengan sar, puluh dengan puluh, ratus dengan ratus, ribu dengan ribu. Betul tak? Jadi kalau dekat sini pun samalah. Okey, katakan cikgu buat rumah dia dulu. Cikgu buat rumah dia. Okey. Ni sar, ni per 10. Okey, per 10. Lepas tu kita ada rumah apa? Lepas tu kita ada rumah per berapa pula? Per 100. Lepas tu kita ada rumah per 1000. Okey? Jadi bila kita nak isi semua tu, bila kita nak isi semua nombor yang ada kat situ, kita kena ikut rumah dia. Okey? Contoh yang pertama 0.761. Lepas tu 1.86. Sebab 8 tu adalah per 10. Okey? Lepas tu satu lagi 2.29. Nampak tak kat situ? Cikgu susun ikut nilai tempat rumah. Okey, untuk tambah dan tolak, susun ikut nilai tempat rumah. Janganlah yang rumah, contoh tadi apa, kalau kat sini kan, 7 nilai tempat dia adalah per 10. Betul? Tengok bawah 7 tu, ada satu kan? Satu nilai tempat dia sar. So tak boleh lah. Per 10 tambah sar, tak boleh. Dia mesti geng dia. Kalau geng per 10, geng per 10 je. Macam tu. Okay, so tu je lah yang cikgu nak explainnya. Okay, kita tambah macam biasa. Semua orang pandai tambah. Betul tak? Okay, tambah macam biasa. 0.761 tambahlah dengan 1.86. Okay, tambah lagi sekali. Sebab dia tambah je kan? So tambah kita boleh sekali je. Betul tak? Kalau tolak tak boleh lah. Okay, kita tambah. Tambah macam biasa. So tambah dengan 2.29. Okey, tempat yang kosong-kosong lain tu kamu just letak sifar dan sifar. Okey, lepas tu kita tambahlah macam biasa. Tambah macam biasa. Tambah. Dapat berapa?
Berapakah jawapan dia apabila kamu tambah? Okey, berapa jawapan dia? Apakah jawapan dia? Okey. Okey. Ada yang jawab lain. Pelik cikgu. Ada yang jawab 4.711, 4. Berapa lagi? 4 berapa lagi tu? Lagi mana? Mana? Okey. What is? Kenapa pelik jawapan ni tu? 3.389, what is? Okey, Adriana, Nisrina. Okey. Alright. Okey, kalau nak reply boleh reply private supaya cikgu je yang boleh baca. Orang lain tak boleh baca jawapan kamu. Okey. Alright. So cikgu akan tambah untuk buktikan siapa jawab dengan betul. Okey. So 1 tambah 0, 1. Okey, 6 tambah 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 1. 12 tambah 1. 12 tambah 9. 21. Betul? Okey, 10, 9. Okey, ni 10, so 19. So jawapan dia adalah 4.911 apa? Kilogram. Macam tu. 4.911 kilogram. Tambah pun salah ke? Korang ni, macam mana ni? Tambah pun salah ke? Okey, betul lah kan? Okey, sekarang ni semua orang pergi jawab pula 5 output. 5 output. Bagi jawapan private, jangan public. Sebab kalau public, orang yang tak kira dia akan tiru jawapan kamu. Okey, bagi jawapan untuk output. Berapakah dia? Siapa jawapan dia? Siapa? Kamu kan diberi peluang untuk bagi jawapan kat cikgu kan? So guna peluang ni. Guna peluang ni untuk bagi jawapan. Untuk cikgu semak, betul ke kamu buat tu? Okey. Apakah jawapannya? Okey. Okey, ramai yang jawab betul dah tu. Okey, senang je kan? Okey, bagus. Okey. Dah habis kira ke? Ada yang laju cikgu, cepatnya cikgu ni. Cepat memang kena cepat Kamu dah jam 6 dah. Takkanlah cikgu nak kena ajar 9 tambah 1, 10. 10 tambah 1, 11. Takkan cikgu nak ajar macam tu. Kamu dah jam 6, so kena pantas tau. Kena pantas. Okey, so kita tambah. Okey, kita nak tengok betul ke jawapan kamu tu. Kadang-kadang ada orang ni, contohnya macam Amzah lah kan. Amzah, hai Amzah. Amzah ni dia memang laju kira tapi careless. Okey. Betul tak Amzah? Okey. So kita tambah So Sifa populan 415 tambah dengan, tak payah tulis tambah lagi. Tambah tu last sekali baru kita tulis. Okey. Sifa populan 415 tambah dengan 1.346 tambah lagi dengan 2.7 Sifa 4. Okey, bila nak salin nombor pun pastikan betul tau. Bila nak salin nombor. Okey, Sifa 415, 1.346, 2.7 Sifa 4, so 10, 15, 1, 6, 10, 14, 1. Okey, so jawapan dia adalah 4.465 kilogram. 4.465 kilogram. Okey, dapat? Okey, siapa yang dapat terus tanda right. Ambil pen merah, tanda right buku kamu tu. Okey, ambil je pen, tanda right. So, kamu tahulah, okey, kamu dah buat betul. Okey, alright. So, seterusnya. Okey, kita ke soalan yang ke-6. Okey, soalan yang ke-6. Jujur dengan cikgu, siapa rasa dia tak boleh jawab soalan nombor 6? Jujur dengan cikgu. Cuba beritahu, private tau, private. Cuba komen siapa yang tak tahu macam mana nak tolak soalan ni. Kalau tahu, cikgu ajar laju. Kalau ada yang tak tahu, cikgu ajar slow. Macam mana? Boleh? Ke tak boleh? Mesti tak nak mengaku, betul tak? Mesti tak nak mengaku. Okey, so siapa?
Mana ni? Tak ada. Tak ada. Okey, ramai yang boleh. Lagi, siapa lagi tak boleh? Okey, tahu. Okey. Alright. Ya, Afiq Iqmal, jawapan awak mesti ada perpuluhan tau. Afiq Iqmal mesti ada perpuluhan. Okey, Haikal Hakimi, okey, alright. Okey, tak apa. Muaz, entah. Oh, wow. Okey, lagi. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. So, saya tahu sikit-sikit je. Okey, tak apa. So, kita belajar Alright, dah kita belajar. Okey, so macam tambah tadi juga. Bila kita nak tolak, kita kena samakan titik. Okey, ingat kalau operasi tambah dan tolak, kita kena samakan titik. Okey, kita kena tolak satu-satu dulu. Kita tolak satu-satu. Okey, so 98. Oish. Okey, 98.48 kita tolak dulu dengan 0.569. Macam tu. Kita kena samakan titik. Nak tak nak memang kena samakan titik. Okey? Lepas tu yang mana tempat kosong tu kita letak dia sebagai sifar. Macam kat sini. Sifar lah dia. Okey? Alright. So kita tolak. Tolak macam biasa. So 10 tolak 9 dia akan jadi berapa? 1, 7 tolak 6, 1, 4 tak boleh, 7, so ni 14. 14 tolak 9, 14 tolak 5 berapa? 9, 797.91. Okey, itu satu part. Itu kita settlekan yang 98.48 tolak 0.569. Ingat, kena samakan titik. Kena samakan titik. Ruang yang tertinggal tu letak sifar. Okey? So, 97.911 kita tolak lagi dengan, ni answer dia ni. Okay, kita tolak lagi dengan 0.82. So tempat yang tak ada tu, kita kena tulis sebagai sifar. Macam tu. Okay, kena tulis sebagai sifar. So apa jawapan dia? 1 tolak sifar. 1, okey, 1 tolak 2 tak boleh, kena pinjam 11 tolak 2, 9, sifar 79. So jawapan dia adalah 97.91. Kena samakan titik. Okey, so siapa yang dah siap boleh terus jawab output. Siapa yang belum, salin yang ni dulu. Okey, siapa yang belum, tolong salin benda ni dulu. Okey. Okey, dapat? Siapa yang belum, salin benda ni. Siapa yang dah, terus jawab soalan nombor 6 output. Okey, dapat? Okey. So, siapa yang tak faham tadi tu? Okey, siapa yang tak faham tadi tu dah dapat belum? Dah faham belum? Siapa yang tak boleh tadi tu? Yang cakap sikit-sikit. Yang cakap, cikgu tanya siapa yang boleh, siapa yang tak boleh. Dia yang cakap sikit. Okey. Okey, so boleh? Okey. So untuk jawapan yang output punya, okey, kita tolak macam biasa jugalah. Kita tolak kena samakan titik dahulu. Okey, kena samakan titik dahulu untuk kita tolak. So 24.88 tolak dengan 0.816. Okey, so tempat yang kosong tu, tempat yang tak tulis apa-apa nombor, kita kena letak sifar. Okey, kena letak sifar. Okey, so sifar tolak 6 tak boleh, pinjam 7, 10, 6, 4, 6, sifar, titik, 4, 2. So 24, sifar 64, kena tolak sekali lagi dengan, kita akan tolak sekali lagi dengan sifar 0.17. Okey, ada ruang kosong kat situ, still kita kena letak kat situ kosong. Okey, ingat tambah dan tolak mesti samakan titik. So ni 4, 6 tolak 7 tak boleh, jadi kita pinjam
Ni 3, 9, 16, 9, 8, 3. So jawapan dia adalah 23.894. Okay, kita semak. Okay. Okay, so jawapan dia adalah 23.894. So siapa jawab betul? Bagus. So, okay. Bagus. Alright, bagus. So semua orang mostly dapat betul. Okay, memang senang lagi lah setakat ini. Okay. Alright, betul. Okay, betul, bagus. Okay, kita sambung ke soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya pula. Okay, kita sambung soalan yang seterusnya. So, kita ada berapa tu? Kita ada apa? Okay. Weh, durian. Siapa makan durian? Bukan siang hari, malam. Siapa makan durian? Malam. Siapa makan durian? Malam. Okay, sedap saya suka durian. Okay, ada yang suka, ada yang tak suka. Okay, Afiq Iqmal, okay betul. Okay. Alright. Akak Hakimi tak makan durian. Okay, baiklah. Okay, tapi kita kena jawab soalan yang berkaitan dengan durian. Kan, sedap kan durian. Okay dah. Kita ke Azib Danish tahun lepas ke makan? Tahun ni tak makan lagi tak? Okay, boy. Laju aja kamu. Okay dah, kita sambung ke soalan yang seterusnya. Soalan nombor 7 ni lah pasal durian. Okay. Kamu pernah tertanya tak berapa berat durian yang kamu makan tu? Kita kan, dah lah kat kedai tu, kedai tepi jalan tu dia jual durian. Okay, dia punyalah timbang berapa kilo. Contoh 2.78 kan. Lepas tu dia tulis dekat situ 1 kilo 10 ringgit. Kalau 2 kilo berapa puluh ringgit? 20 ringgit kan? Itu pun baru sebiji. Nah, macam mana? Durian sedap, mahal lah. Kan? Siapa yang tak makan tu memang rugi lah. Okey dah, kita jawab soalan. Okey, soalan nombor 7. Okey, darjah 3 menunjukkan jisim sebiji durian iaitu 2.78. Sebiji betik adalah 0.41 kilogram lebih ringan. Garis kata kunci tu, lebih ringan. Maksud lebih ringan? Bila lebih ringan, maksudnya dia punya berat tu sikit lah. Tu maksud dia. Okey, bila berat sikit, maksudnya dia akan jadi tolak. So kita tolak je macam biasa. Cikgu confused sekejap. Sebenarnya cikgu mengajar darjah berapa ni? Okey, soalan senang sangat ni. Tapi tak semestinya senang tu orang tu akan jawab betul. Kalau dia careless, habis juga markah dia. Kalau dia tak tahu macam mana nak susun titik, habis juga markah dia. Jadi jom kita kira. Practice make perfect. Walaupun benda tu senang. Okay, so kita kira 2.78 tolak dengan 0.41. Tolak. So 8 tolak 1, 7, 7 tolak 4, 3 dan 2. So berapa kilogram betik tu? Betik murah kan berbanding dengan durian. Okey, kira 2.78 tolak dengan 0.41. So jawapan dia adalah 2.37. Okey. Sekarang ni siapa yang dah siap input, terus buat output. Soalan dia lebih kurang sama je, dia tukar nombor je. Cara dia sama. Cara dia sama. Okey. Tengok workbook masing-masing lah. Okey, berapa untuk output? Okey, ya memang kita pernah buat soalan ni last week. Okey, sebab last week ada yang tak dapat masuk kelas kan. So minggu ni, hari Sabtu adalah hari kelas ganti yang minggu lepas punya. Hari esok, hari Ahad adalah kelas mingguan kita, iaitu kelas yang ketiga, esok. Hari ini kelas ganti. Okey? Boleh? Okey. Tengok 7 output. Apa jawapan dia? 7 output. Apa jawapan? So kita akan kira sebagai 4.51 akan tolak dengan 0.3. So jawapan dia adalah 4.21 kilogram.
4.21 kilogram. Boleh? Okey. Dapat kan? Senang dia tu, tolak je. Takkan. Ni saya kalau bagi adik awak jawab, dia lagi laju agaknya daripada awak. Ya ke? Mana ada cikgu? Adik saya baru baby. Macam mana dia nak jawab? Betul tak? Okey, gurau je. Okey. 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 Kita terus ke tolak. Kenapa ada yang jawab? Okey. Okey. So dapat Okay, so jawapan dia adalah 4.21 untuk output. Okay, sekarang kita nak ke 8 input. 8 input. Okay, so untuk 8 input, soalan dia senang juga. Okay, senang juga. Tetapi tak semudah yang disangka. Ada yang tak tahu, bila darab, tak tahu nak letak titik tu dekat mana. Cikgu, macam mana nak darab ni? Saya ada soalan budak tanya macam tu, cikgu macam mana nak jawab ni? Okey, ada yang ini simple lagi lah. Nanti kalau 4.593 darab 1.1 lagi haru tak dapat jawab. Betul tak? Okey, so nak tak nak okey, nak tak nak kita kena darab, kita belajar darab walaupun simple memang kita darab je. Okey, so kita akan buat. So 4.593 darab 11. Okey, saya nak ajar awak bila darab dengan 11, awak tak perlu nak buat 3 darab 1, 9 darab 1, 5 darab 1, 4 darab 1. Tak payah, awak salin je balik semua nombor tu. Okey, awak salin je balik. So, mula-mula tu kan 3 darab 1, 9 darab 1, 5 darab 1, 4 darab 1 kan. So, awak salin je nombor tu. 9, 3, 5, 9354. Okey, lepas tu kat bawah ni awak tinggal satu kolom kosong, lepas tu awak salin balik nombor dia. 3954. Gitu. Dah settle. Untuk darab 11. Okey, so lepas tu awak kena tambah lah. Awak tambah macam tu. Okey, so 3 tambah 9 tambah 3, 12. Okey, macam tu. Okey, lepas tu 15. Lepas tu 10. Lepas tu 5. Boleh? Dapat tak? Okey, persoalannya titik nak letak kat mana? Okey, untuk tahu titik tu letak dekat mana, walaupun nampak macam simple, untuk soalan ni memang simple lah sebab ada satu nombor je yang ada titik perpuluhan. Sebab nombor satu lagi tak ada kan? Okey, tapi cara dia mesti kena ikut step juga. Okey, so cuba tengok berapa nombor selepas titik yang ni? 1, 2, 3. Ada 3 nombor selepas titik kan? So tulis 3 kat belakang. Okey, dekat sini ada titik tak? Dekat nombor 11 tu ada titik tak? Tak ada. So sifar. 3 tambah sifar berapa? 3 tambah sifar 3 kan? So jawapan dekat bawah kita akan buat 1, 2, 3. Macam tu. So jawapan dia adalah 50.523. Macam tu. Boleh? Bila jawab je perpuluhan, pastikan tengok tempat titik dia berapa. Itu penting. Itu penting sekali. Okey, boleh? Dapat tak? Dapat tak? Okey. Alright. Okey, Akil, Akmal, sekarang kita sedang belajar. Kita bukan main PUBG tau. Kita belajar matematik. Okey. Okey. Itu belum jawapan final lagi. Okey, soalan dia cakap apa? Bundarkan jawapan kepada per 10 yang terhampir. Per 10. Kat mana per 10? Dekat mana per 10? Per 10 adalah di sini. Selepas titik nama dia per 10 kan? So kita kena bundarkan dia. So 2 bagi berapa dekat 5? Bagi kosong ke bagi 1? Okay, bila kita bundar, dia akan bagi kosong. So tambah kosong dekat dia. So jawapan dia adalah 50.5. Itu final answer dia. Itu adalah final answer dia. Okay, dapat? Okay. Okay, 50.5. Bundarkan jawapan kepada per 10 yang terhampir. Okay, 50.5 sifar-sifar kilogram.
Okey, boleh? Yang lain kan selepas kita bundarkan kita kena letak nombor kat belakang dia tu kan. Jadi sifar-sifar. Betul tak? Okey. Okey, dapat yang tu. Okey, nombor 8 output. Nombor 8 output pula. Okey, nombor 8 output saya nak semua orang kira. Semua orang kira dan bagi jawapan private dekat chat. Jawab sekarang. 1.3 1.324 kita darab dengan 15. Darab sekarang. Semua orang, cikgu nak jawapan. Cikgu nak jawapan sampai bundarkan kepada per 100 yang terhampir. Okey, cikgu tunggu kamu. Cikgu tunggu kamu buat. Cikgu tunggu kamu buat soalan nombor 8 output. Okey, ada beberapa orang tengah kira. Okey, kira. Cikgu bagi masa dekat kamu. Cikgu bagi masa. Nanti cikgu akan sebut nama dia, jawapan dia betul, cikgu cakap betul. Macam tu. Okey, boleh? Okey, cepat. Okey, saya akan bagi tahu seorang-seorang siapa nama yang betul. Okey, so siapakah yang betul? Nama dia akan disebut. Ryan, apa yang typonya Ryan? Banyaknya. Okey, apa jawapan Ryan sepatutnya? Okey, untuk Muaz. Muaz apa ni? Muaz tadi tu kan? Okey, Muaz betul. Zahra ni Zahra betul. Putri Anis Wafa betul. Okey, Zuana awak kena, mana nama awak Zuana? Soalan dia bundarkan kepada nama mak dia kot ni, Zuana binti Sulaiman. Mana nama awak? Nama awak mana? Adlil betul. Arfan Raif mana 6? Mana 6 Arfan Raif? Alia Masyara betul. Amzah betul. Nirmala banyaknya jawapan untuk Nirmala. Haras kenapa 19 Haras? Bukan kenapa 19.9 tu Haras? Soalan dia minta bundarkan kepada nilai tempat per 100. Okey, Aida betul, Ryan betul, Husna betul, Anis Wafa betul. Sofia, awak salah darab ni. Sofia, Sofia awak salah darab. Okey, banyak ni. Siapa lagi ni? Alia Adiana. Okey, Nur Najla Insyira, awak punya 3 tu 3 ke 9? Najla Insyira 3 ke 9? Okey, lagi. Okey, saya betul tak Ariana, boleh tak awak type sekali lagi? Okey, Haikal, kenapa sikit sangat? Darab 15 jadi 6. Mana ada macam tu? Haikal, ni saya rasa salah satu sebab awak tak dapat jawab betul ni awak punya sifir. Okey, kalau nak senang pastikan sifir tu mesti ada dekat awak punya buku. Jalan kerja untuk matematik mesti kena ada sifir. Okey, Muhammad Haras betul. Nur Yazid betul. Nur Huda betul. Muhammad Arif betul. Salihatun betul. Okey. Najla, Nur Najla, awak kena kira sekali lagi tau. Sekali lagi. Ada mistake dekat situ. Okey. Okey. Nur Kiasatina Aziana. Okey, betul. Francisca N, kenapa 87? Kenapa 87 Francisca? Lepas tu Nabil Daud. Okey, betul. Nabil Daud betul. Okey, Ariana Emilda 19. Okey, betul. Yang kedua tu yang betul. Okey, Nazira Akila betul. Najla, correction lagi. Okey dah. So kita tengok apa jawapan yang sepatutnya. Jawapan yang sepatutnya adalah, okey. Ni nak kena saya tulis panjang ke pendek ni? Okey, saya kena tulis panjang sebab saya rasa ada
setengah pelajar yang dia tersalah. Ada yang buat tambah ke apa? Jawapan lain tu. Okey, 1 mana? Sekejap Cikgu nak panggil pen cikgu sekejap. 1.324 darab dengan 15. Okey. 4 darab 5 berapa? 20. 2. 2 darab 5 10. 12. 1. 3 darab 5 15. 15 tambah 1 16. 1. 5 6. Okey, kalau sifir 1 mesti darab tulis je nombor dia. 4 2 3 1. So sifar 6 8 lepas tu 9 1. So jawapan dia adalah 19.86 sifar kilogram. Walaupun kita bunda kepada per 100. Ini 6 tu dah per 100 kan. So sifar ni bagi berapa dekat 6? Dia bagi sifar. So still jawapan dia adalah sama, 19.86 sifar kilogram. Okay, 19.86 sifar kilogram jawapan dia. Okay, alright. So kita tengok kepada soalan yang ke-9. Soalan 9 ni cikgu selalu, kalau cikgu tengok budak buat jalan panjang mesti cikgu rasa stres. Okay, kenapa kamu pergi buat soalan yang jalan kerja yang panjang sedangkan kita tahu benda tu boleh jadi jalan kerja yang pendek. Betul tak? Okay, so bila sekarang ni dia dah melibatkan darab 100, darab 10 kan. Okay, nombor 9 tu darab 10, darab 100. Okay, so bila melibatkan darab, dia darab, ejaan darab tu apa? Ejaan darab dia referring to kanan. Maksudnya dia kena gerak ke kanan. Ejaan diedar era. AA. Kanan pun ada double A. So kita gerak ke kanan je. Boleh? Okay. So jadi 9 tu dia akan jadi 7.292. Bila kita darab dengan 10, kita gerak sekali saja gerak ke kanan. Okay, gerak kanan sekali saja. So jawapan dia akan jadi apa? 72.92. Macam tu je. Tak payah susah-susah nak pergi darab jalan panjang tu. No. Tak perlu bentuk lazim dah. Tak perlu. Okay, tak perlu. Okay, saya dah tunjuk untuk input. Sekarang ni saya nak awak buat output. Bagi jawapan dekat saya. Tolong bagi jawapan dekat saya output sekarang. Ingat, darab gerak ke kanan. Berapa kali? Bergantung kepada nombor tu darab 10 ke darab 100. Kalau darab 10 gerak sekali. Kalau darab 100 2 kali. Okay, saya nak tengok siapa dapat jawapan yang betul. Okay, alright. Okay, setakat ni. Woi. Alia Maisara, mana titik awak Alia Maisara? Alia Maisara, mana titik? Okay, lagi. Siapa nak bagi jawapan lagi? Nun Najla, mana titik Nun Najla? Nun Najla, titik awak mana? Kita gerakkan titik sahaja. Okay, Muaz Falisha betul. Zuana betul. Nukia Satina betul. Aziana tu. Okay, Nabil, awak soalan mana tu Nabil? Itu input Nabil. Kita sekarang kena bagi jawapan untuk output Nabil. Okay. Saya tahu ada yang copy jawapan ni. Okay. So cara dia macam mana? Okay, cara dia kita kena gerak 2 kali je. Sebab dia darab 100 ni gerak 2 kali. Sebab 100 tu ada 2 sifar. So 1 sifar 15 awak gerakkan 2 kali ke kanan. Sebab darab. Diedar arab darab kanan. Okay. So 2 kali. 1 2. So titik kita dah berubah. Okay, titik kita dah berubah dekat situ. So jawapan dia, wow, what is this? Okay, sekejap. Sekejap. Okay, in case. Okay, so okay, dia blur sekejap ni. Okay, so dia akan jadi berapa? 1 sifar 1.5 kilogram. Okay, ingat anak panah tu dah bergerak. Okay, so
Saya rasa saya kena tulis dengan pen warna lain lah kot, baru yang tak clear tu dapat 1.15. So gerakkan titik menggunakan pen merah. Kamu pun bila nak buat nota tu janganlah buat warna hitam je. Buatlah warna-warni sikit nota kamu tu, bagi ni kena gerak. Buat warna lain gerak tu. Okay, nota kamu kan? 1, 2. Letak titik kat situ. So jawapan dia adalah 1.5 kilogram. Boleh? Settle masalah. Okay, itu bukan masalah yang besar. Itu adalah masalah yang bukan jadi masalah pun sebenarnya untuk kamu benda ni. Okay, ini senang macam mamak pun. Pergi kedai mamak pun mamak boleh selesai. Hey, okay. Tengok kepada soalan nombor 10 pula. Okay, nombor 10. Nombor 10. Siapa yang pandai buat, tolong buat. Siapa yang tak pandai lagi macam mana nak bahagi nombor perpuluhan bila kita nak bahagi dengan nombor 5 ni, boleh tengok cikgu tunjuk jalan kerja. Tetapi siapa yang dah pandai boleh terus buat je. Tak perlu tunggu cikgu. Tak perlu tunggu cikgu explain, kamu boleh buat sendiri je untuk nombor 10. Siapa yang tak pandai lagi, tak clear macam mana nak buat, tengok cikgu buat. Okay? Alright. So tengok apa, cikgu perlukan ruang yang besar sikit lah sebab dia melibatkan bahagi. Okay. So ingat darab gerak ke kanan, bahagi gerakkan. Siapa yang dah siap input boleh try buat output. Okay, alright. So sekarang ni cikgu nak ajar. So nombor dia 38.245 bahagi dengan 5. 38.245 bahagi dengan 5. Okay, so sifar 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35. Letak kat sini 35, kat atas ni 7. Boleh? Okey, 8 tolak 5. 8 tolak 5, 3. Okey, 2 ni turun je ke bawah macam tu. Lepas tu kan titik kat sini kan. So atas dia pun mesti ada titik juga. Atas dia mesti ada titik juga macam tu. Dia mesti sama level titik dia tu. Okey, lepas tu 32 dia akan jadi 30. Dia akan jadi 6. Okey. 2 turun lagi akan jadi 4. So 20 kan. Yang ke berapa? Yang ke 4. Lepas tu 45. Yang ke 9. So jawapan dia 7.649. 7.649. So itu adalah jawapan untuk input. 38.245 kamu bahagi dengan 5. So jawapan dia 7.649. Dapat? Okay. Siapa yang Husna, kenapa 7.641? Okay, ada yang dah dapat output dah pun. Okay. Alright. Betul. Okay. Alright. 7 untuk input, jawapan dia adalah 7 berapa? 649. Okay, untuk output. Untuk output ni. Alright. Untuk output, awak kena buat ulat gonggok. Sebab apa? Sebab nombor dia besar, 63. Awak kena buat sifar 63. Awak kena buat sifar 63. Jadi, siapa rajin? Siapa dah buat sifar 63? Siapa dah hafal sifar 63? Saya nak tanya, siapa dah hafal sifar 63? Ada tak siapa yang dah hafal sifar 63? Okey, ada yang ramai dah kira untuk output ni. Bagus. Okey. Okey. Dah buat. Okey, memang dah buat last week kan. Siapa ni? Husna, mana titik awak Husna? Siapa lagi? Saya tak hafal. Memang saya pun tak hafal sebenarnya. Saja je nak test kamu. Okey, saya nak tengok jawapan masing-masing ni. Okey, Yana okey.
Not me. Akmal, kenapa not me? Sikit-sikit Zida. Okay. Ouch. Hebatnya ada yang Husna. Mana titik? Titik Husna tak ada. Husna tak ada titik kat situ. Okay, Muaz belum hafal. Memang tak hafal lah kerja dia. Awak ingat ada masa nak hafal sifir 63? Okay, kita buat sifir ulat gonggok je lah. Okay, kita buat sifir ulat gonggok. Siapa tahu sifir ulat gonggok? Say I. Siapa tahu sifir ulat gonggok? Say I. Hamzah, ingat tak sifir ulat gonggok? Okay, saya tengok lagi. Okay, ramai dah bagi jawapan ni. Okay, bagus. Okay, memanglah sebab saya ada yang last week tu, dia copy je jawapan yang last week punya. Dia ambil je jawapan yang last week punya. Betul tak? Okay, so sekarang ni siapa yang nak bagi dengan nombor ni, cikgu akan tunjuk jalan kerja dia. Sebab ingat, ini adalah kelas ganti yang minggu lepas punya. So, memang berulang lah bendanya, kan? Okay, so ada yang bertuah dia masuk dah minggu lepas. Ada yang tak bertuah, dia terlepas pada minggu lepas. So, cikgu nak explain sekali lagi. Walaupun nampak macam tak perlu nak explain, tapi cikgu nak explain juga. Kita nak prove kan kamu punya jalan kerja tu betul ke? Kan tersilap kira kan macam mana? Betul tak? Okay. Okay, first kita akan buat sifir 63. Nak tak nak kena buat sifir 63 tau. Okay. So, cikgu nak tengok ada ke siapa yang tahu pasal, okay. Ada beberapa orang tahu pasal ulat gonggok. KI. Okay. Okay. Okay, so kita kena buat sekali lagi sifir 63. 63. So bila nak buat sifir 63, pastikan kamu kena tahu sifir 6 dan sifir 3. Sifir 6 dan sifir 3. So 63. So cikgu nak buat ulat gonggok cikgu. Ulat gonggok cikgu ada 10 pasang kaki. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10. Okay, mula-mula sifir 6 dulu. Ramai-ramai baca sifir 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Okey, baca sifir 3 pula. Sifir 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27. 27. Ada benda yang tersilap ke ni? Kenapa tak cukup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 24. 24. Terlebih pula. Okey, 24. Lepas tu? 24. Lepas tu 27. Lepas tu 30. Okey, so nak buat ulat gonggok ni, pastikan tulis nombor belakang dulu tau. Kita kena ambil semua nombor belakang dulu. Ni 2, ni 5, 8, 1, 4, 7 sifar. Okay, so tulis nombor belakang dulu baru tulis nombor depan. 3, 6. Okay, 3 lepas tu 6 kat depan. Lepas tu ni 6 salin je. 1, 2, 6. Okay, dia akan jadi 1, 2, 6. Namanya kan nak buat benda ni. 1, 2, 6. 1, 2, 6. 189, okay, 2, okay, 2, lepas tu 252, lepas tu 5, 31, 8, 37, 1, 4, 4, lepas tu 4, 5, 504, lepas tu 7, 567, lepas tu 630. Okay? Alright. So, itu adalah sifir 63. 63. Okay, 189, 252, 315, 378, 441, 5 sifar 4, 567 dan 630. Okay, sekarang kita nak bahagi. Siapa yang dah siap bersabar. Harap bersabar, okay? Sebab ada pelajar yang belum tahu benda ni macam mana nak buat. Jadi cikgu minta kamu bersabarlah. Okay, so berapa nombor dia? 78.813 bahagi dengan 63. So pilih 63. 1, okay. 8 tolak 3,
3, 5, 58, tak ada sifar, so sifar. Okey, betul ke? 5, 7, 8, 8, 1, 3. 7, 8, 8, 1, 3. Okey, sekejap sekejap. Sabar. Sebab sabar tau. Ada yang tak tahu, sebab tu cikgu tunjuk. Cikgu, kalau nak suruh cikgu buat, memanglah cikgu tahu. Cikgu saja je nak tunjuk. Sebab ada yang tak tahu. 158, so 126. Okey, 126 yang ke berapa tu? 126 yang kedua. Okey, yang kedua. Yang kedua, okey. 8 tolak 6, 2, 3, 2, 1. Okey, 3, 2, 1 yang ke berapa? Kita ambil 3, 2, 1, 2, 5, 2 kan? 2, 5, 2. Okey, ni 4. Okey, 11. Kita ada 3, 1, 5. Betul tak? 3, 1, 5 ada kat situ. Okey, so 3, 1, 5. 3, 1, 5 yang ke berapa? Yang kelima kan? Okey, sorry tau. Cikgu take time kamu ni. Ada yang tak tahu. That's why cikgu tunjuk. Okey, 3, 1, 5 yang ke berapa? Yang kelima. Okey, lepas tu 11, 63. So jawapan dia adalah 1.251. Okey, dapat? Okey. Alright, so dapat. No problem. Okey, bagus. So jawapan dia adalah 1.251. Okey, jawapan dia adalah 1.251. Alright, bagus. Siapa yang bertenang dan bersabar tu cikgu ucapkan tahniah sebab bagi peluang kat cikgu untuk ajar siapa yang belum faham lagi. Okey, tahniah untuk kamu. Kita belajar ni, dia macam ni tau. Kadang-kadang hidup ni ada waktu kita berada di atas. Ada waktu kita berada di bawah. Okey? So, kalau waktu kita di atas, pandang juga orang yang di bawah. Dan kalau time, sebab apa? Mungkin nanti kita yang duduk bawah kan? Orang atas tu akan pandang kat kita juga. Macam tu lah kalau kita dah buat untuk orang macam tu. Okey. Alright, bagus. So, okey. Alright. Boleh? Okey. Kita fokus kepada soalan yang seterusnya. Okey. So, sementara fokus seterusnya, nak rehat tak? Nak rehat tak? Kalau nak rehat, beritahu nak rehat. Cikgu bagi rehat 5 minit je lah. Bukannya pergi rehat minum air ke apa. Tak Pergilah toilet ke apa ke. Ada yang tak nak rehat? Tak nak? Yelah tu tak nak. Okey, saya bagi masa rehat 5 minit. Saya bagi rehat 5 minit. Okey. Dari sekarang. Okey, saya bagi rehat kamu 5 minit. Okey, rehat 5 minit. Pergilah toilet ke apa ke. Pergi sekarang. 5 minit dari sekarang. Okay, pergi dah, pergi toilet ke, cuci muka ke apa ke, pergilah. Yelah saya cakap jangan pergi minum. Memang puasa, jangan pergi minum. Pergi basuh muka, berjalan jap ke semua. Tapi 5 minit tu kena datang balik. Okey, ada yang nak jawapan nombor 7. Soalan nombor 7. Okey, sekejap. Saya belum start lagi Okey. Pergilah rehat dulu. Ni soalan nombor 7. Siapa yang minta jawapan nombor 7, ini jawapan dia.
Okay. 4.21. 2.37. Okay. Okay, rehat sekejap. Saya pun nak pergi apa ni? Diri sekejap. Satu minit lagi. Okay. Dah. Semua orang dah masuk semua? Okay, dalam ni cikgu tak nak kamu komen pasal PUBG. Okay. Diharamkan berbincang pasal PUBG dalam chat. Okay. Boleh-boleh. Siti Nurhakila boleh. Gila nak pergi toilet ke? Okay. Saya tak nak awak bincang pasal PUBG ke apa dalam ni. Kita kena fokus belajar tau. Okay, dah. Okay, dah standby. Okay, baik. Okay. Okay Ryan. Okay, terima kasih. Okay, lagi-lagi? Dah, yang lain mana? Okay, sekarang ni kita dah berapa orang ni? Lama juga minggu ni. Minggu ni kita ada berpuluh-puluh orang. Okay. Okay. Alright. Dah sedia. Okay, bagus. Ya, kelas ganti kita habis 4.30. Okay, kelas ganti kita habis 4.30. Okay. Dah.
Okey, jap. Share screen. Okey. Okey, macam ni kalau kamu rasa macam tak dapat, tak nampak ke apa yang cikgu tunjukkan, beritahu cikgu tau. Mungkin cikgu tak perasan ke, kan? Okey, ya, Muhammad Arik, cikgu dah ready ni. Okey, baik Muhammad Arik. Okey, so sekarang ni apa yang kita nak sambung lagi? Okey, kita ada berapa lagi? Okey, kita ada 11, 12, 13 lagi. Okey, sebelum cikgu sambung, okey, cikgu sebenarnya ada satu video yang cikgu rakam dekat tempat lain lah. Okey, cikgu nak ajar kamu pasal penukaran, perpuluhan, pecahan dan peratus menggunakan jari sahaja. Siapa nak tahu? Say I. Siapa nak tahu cara untuk menukarkan pecahan kepada perpuluhan kepada peratus menggunakan jari? Siapa nak? Kalau tak nak, cikgu tak tunjuk. Okey. Alright. So ramai nak ni. Okey, pernah tahu tak pasal penukaran, siapa yang dah tahu macam mana nak tukar pecahan kepada perpuluhan menggunakan jari? Siapa pernah tahu menggunakan jari? Dia kan, dia boleh selesaikan sebanyak berapa pecahan ni? 10, 15, 19 pecahan awak boleh selesaikan dia menggunakan jari sahaja. Okey. Baktiah Hakimullah dia tak nak lah. Macam mana? Okey, so saya tunjuk semua fokus pada video yang saya tunjukkan. Okey, semua fokus pada video yang saya tunjukkan. So okey, dah habis nak tu. Okey, tengok apa yang saya sediakan untuk kamu. Okey. So okey, sekejap Wow, what is this? Okey. Semua orang ready dengan jari masing-masing. Semua orang kena ready dengan jari masing-masing dan dengar apa yang cikgu sampaikan di situ. Okey. Kejap. Saya nak besarkan ni sebab saya nak tunjuk dekat kamu mana penukaran pecahan kepada perpuluhan. Yang ini yang saya maksudkan tau. Ni, ringkasan pecahan kepada perpuluhan hanya menggunakan jari sahaja. So ikutlah gerakan jari saya tu, awak kena buat macam tu juga. Baru awak dapat apa yang saya cuba sampaikan kat situ. Okey, sekejap saya nak tarik dia ke bawah ni. Okey. Kejap. Okey, tak apalah. Okey, ni macam ni. Okey. So, apa yang saya tunjukkan kat tepi ni adalah penukaran daripada pecahan kepada perpuluhan menggunakan jari saja. Semua orang jari kena angkat. Kena angkat macam ni, jari. 10 jari. Mesti ada. Okey, 10 jari. Okey, dengar betul-betul apa yang saya tunjukkan dalam tu. Okey, saya play Okey. Saya juga dalam tu. So, cikgu nak tunjukkan macam mana menggunakan jari kita nak tukarkan daripada pecahan ataupun perpuluhan kepada peratus. Okey, ingat. Semua ni bernilai, kalau dalam desimal ataupun perpuluhan dia adalah 1 semua ni. Kalau pecahan dia akan 1/1 atau 10/10. Tapi kalau dalam peratus dia adalah 100%. Okey. So, cikgu start macam ni tau. Yang ni, first jari ni adalah 0.1 dalam perpuluhan. Okay, setiap jari ni kamu kena tulis 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 dan 0.1. Kalau dalam pecahan pula, maksudnya ini 1/10, ni 2/10, ni 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 dan 10/10. Okey? Itu dalam
perpuluhan dan pecahan. Okey, sekarang ni dalam peratus pula. Okey, semua sekali 100% kan? Maksudnya satu jari ni 10%. Okey, ni 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Okey, cikgu bagi contoh lah kan. Okey, kalau cikgu tanya 4/10. Kalau dalam peratus dia akan jadi berapa? Okey, 4/10. Ni 10 jari kan? 4/10 tu 4/10 dalam pecahan. Jadi kalau kita nak tukar dalam peratus, tutup 4. Okey, tutup 4. So dia akan jadi berapa peratus ni? Dia akan jadi 40%. Okey, kalau cikgu cakap 7/10, maksudnya cikgu akan tutup 7. So dia akan jadi berapa peratus yang cikgu tutup? Maksudnya 70%. Macam tu. Boleh? Faham? Okey, cikgu ulang balik Cikgu ulang balik sikit lagi tadi. 10/10. Okey, cikgu ulang balik. Okey, so cikgu nak tunjukkan macam mana menggunakan jari. Kita nak tukarkan daripada pecahan ataupun perpuluhan kepada peratus. Okey, ingat semua ni bernilai, kalau dalam desimal ataupun perpuluhan dia adalah 1 semua ni. Kalau pecahan dia akan 1/1 atau 10/10. Tapi kalau dalam peratus dia adalah 100%. Okey. So cikgu start macam ni tau. Yang ni first jari ni adalah 0.1 dalam perpuluhan. Okay, setiap jari ni kamu kena tulis 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 dan 0.1. Kalau dalam pecahan pula maksudnya ini 1/10, ni 2/10, ni 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 dan 10/10. Okey, itu dalam perpuluhan dan pecahan. Okey, sekarang ni dalam peratus pula. Okey, semua sekali 100% kan? Maksudnya satu jari ni 10%. Okey, ni 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Okey, cikgu bagi contoh lah kan. Okey, kalau cikgu tanya 4/10. Kalau dalam peratus dia akan jadi berapa? Okey, 4/10. Ni 10 jari kan? 4/10 tu 4/10 dalam pecahan. Jadi kalau kita nak tukar dalam peratus, tutup 4. Okey, tutup 4. So dia akan jadi berapa peratus ni? Dia akan jadi 40%. Okey, kalau cikgu cakap 7/10, maksudnya cikgu akan tutup 7. So dia akan jadi berapa peratus yang cikgu tutup? Maksudnya 70%. Macam tu. Boleh? Faham? Okey. Okey, so siapa dapat yang cikgu sampaikan tu? Siapa dapat yang per 10 tu? Cuba komen. Kalau faham, betul. Semua jari dia mesti kena gerak. Dia kena sangkut-sangkut pun belajar juga. Okey, bagus Nur Adriana ni. Okey, siapa faham? Siapa nak lagi? Siapa rasa macam nak yang ke kalau per 5 pula? Okey. Nabil Haikal selalu. Okey, tak berapa dapat. Okey. Tak dapat. Okey. Okey, tak faham sebab sangkut Okey, sikit-sikit. Saya nak kena play sekali lagi ke? Okey, saya akan ulang balik. Tengok betul-betul. Ada yang langsung tak faham. Aduh. Tak dapat lah. Okey. Amboi, tak nampak. Okey. Siapa yang tak tahu cara ni, dia sangat-sangatlah rugi tau. Dia sangat rugi. Okey, sekali lagi. Okey, dengar baik-baik apa yang cikgu sampaikan dalam video tu. Okey, secara keseluruhannya apa yang cikgu sampaikan di situ, kita nak tukarkan dia macam ni .
Macam ni lah, ni table dia. Okay, ni table dia. Okay, ni table dia tau. Okay, contoh ni, okay, kan kalau saya cakap 1/10, okay, 1/10 tu bermaksud kan jari kita ada 10, betul? Jari kita ada 10. Kita tutup satu. Kita tutup satu jari. Okay? Satu jari ni kalau per 10 maksud dia adalah 0.1 dan dia adalah 10% dan dia adalah 1/10. Dia ada maksud dia. Setiap jari ada maksud dia masing-masing. Okay? Kalau 1/10 maksudnya satu jari awak tutup, maksudnya dia adalah 0.1 dan satu lagi dia adalah 10%. Okay, dapat? Kalau 2/10, ni kan jari kamu 10 kan? Jari kamu 10, tutup 2. Okay, tutup 2 maksudnya kalau dalam pecahan dia jadi 2/10, kalau dalam perpuluhan dia jadi 0.2 dan kalau dalam peratus dia adalah 20%. Siapa dapat tangkap? Siapa rasa macam faham sikit? Siapa rasa macam faham sikit? Okay, kenapa ni? Okay, ingat tau. Okay, ingat tutup jari sahaja. Tutup jari sahaja. Tutup jari sahaja. Okay, saya bagi satu contoh. Contoh lagi, 9/10. 9/10 kan? Soalan tu minta tukar dalam perpuluhan. Okay, jari kamu 9 jari tutup. 9 jari tutup ataupun macam mana nak buat ni? Tutup 9 jari. Okay, so maksudnya dia adalah 9/10. Jadi kalau dalam perpuluhan dia adalah 0.9 dan jika dalam peratus dia adalah 90%. Ingat, satu jari mewakili 0.1, mewakili 10%, mewakili 1/10. Okay, dapat? Itu per 10 simple je, per 10 simple. Sekarang ni saya nak tunjuk pula dekat awak macam mana 1/5 menggunakan jari kita dapat jawapan dalam perpuluhan dan peratus. Okey, masih lagi ingat satu jari mewakili 10% ataupun 0.1 ataupun 1/10. Okey, tengok video cikgu. Okey. Tu je dulu untuk per 10. Okey, seterusnya cikgu nak explain pasal pecahan tu bila melibatkan 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 dan 5/5. Okey, kan tadi kita belajar semua ni satu jari 0.1 kan? Okey, sekarang ni kamu ambil jari ni, kamu buat macam ni. Nampak tak? Nampak tak? Jari kita dah bercantum. Betul? Okey, so maksudnya cikgu tunjukkan satu side saja. Okey, maksudnya kita ada 5 pasang jari. Betul? Kita ada 5 pasang jari. Okey, so sekarang ni kalau soalan tu tanya 1/5. Maksudnya tutup satu pasangan. So berapa jari yang kita tutup ni? Jari yang kita tutup adalah 2. Betul? So maksudnya kalau dalam peratus, kalau soalan tu tanya 1/5, dalam peratus adalah 20%. Ataupun dalam perpuluhan dia adalah 0.2. Okey, macam mana kalau ini cikgu buat 2/5. Maksudnya cikgu akan tutup 2 pasangan. Cikgu tutup 2 pasangan. So berapa jari cikgu tutup ni? 4 jari kan? Maksudnya dia adalah 40% ataupun dalam perpuluhan 0.4. Okey, macam mana 3/5 pula? Ni per 5 kan? Okey, tutup 3 pasangan. So berapa jari yang kita tutup sekarang ni? Kita tutup adalah 6. Maksudnya 60% ataupun 0.6. Okey, macam mana kalau 4/5? 4/5, okey 4 ni kan? Okey, tutup 4 pasangan. So berapa jari yang kita dah tutup ni? 8 kan? So kalau dalam peratus dia akan jadi 80%, tapi dalam perpuluhan dia akan jadi 0.8. Okey, macam mana kalau 5/5? 5/5 tutup semua. Dia akan jadi 100% ataupun dalam perpuluhan dia akan jadi
1. So itu adalah untuk teknik pecahan 5/5. Okay, per 5. Okay. Okay, so dapat tak? Dapat tak? Nampak tak kita guna 5 tu? Dapat tak 5 tu? Okay? Faham tak ni? Okay, Ariana dengan Elmilda ni awak nak beritahu apa ni? Okay, yang lain dapat tak? Yang per 5 tadi. Dapat kan? Kita guna jari kita je. Kita guna jari kita je untuk dapatkan jawapan. Okay, bagus. Ada yang cakap Nur Ariana Barisha cakap dapat cikgu, jelas sangat. Okay, bagus. So kena praktis selalu. Kena praktis selalu. Even though yang 10 tadi tu yang saya explain tadi tu, dia mesti start dengan 0.1 macam tu. Senang, memang senang. Memang senang. Okay, memang senang. Okay, untuk yang per 4 pula. Untuk yang per 4 kita tengok macam mana yang per 4. Okay, yang per 4 dia memang konflik banyak sikit. Dia akan konflik banyak sikit. Okay, untuk Nur Kiasatina, yang ni awak kena tulis dekat jari awak tu. 0.1, 0.1, awak kena tutupkan jadi berapa dia. Okay, sekarang ni kita ke per 4 pula. Awak nak tahu tak yang per 4 guna jari macam mana? Tapi per 4 ni konflik sikit lah. Awak kena faham betul-betul, awak kena tenangkan diri betul-betul. Okay, nak tak? Okay. Okay, memang senang. Senang. Okay. Macam mana saya nak buat macam tu lagi? Soalan memang yang tu je yang saya buat setakat ni. Okay. Alright. Okay, saya akan tunjuk yang keempat pula. Okay, saya akan tunjuk yang keempat. Yang keempat dia punya ringkasan dia adalah wow, kenapa banyak sangat conteng kat sini. Okay, yang keempat. Okay, ingat 1/4 0.25 dan sama dengan 25%, 2/4 0.5 ataupun 50%, 3/4 0.75 ataupun 75% dan 4/4 sama dengan 100%. Okay, sekarang ni bila awak nak tengok untuk per 4 ni, awak kena tenangkan diri awak kena tarik nafas. Semua orang tarik nafas dan ikut jari yang cikgu tunjukkan dalam video itu. Okay, boleh? Ready? Okay, ready Yang per 4 saya akan ulang 2 kali sebab dia first time tu kamu jadi blur sekejap, tapi second time insyaAllah kamu boleh dapat. Okay, dengan syarat jari kamu kena gerak sekali. Okay. Okay, kita buat pula per 4. Okay, so sekarang ni cikgu nak ajar pula per 4. Okay, so kalau per 4 kamu kena buat macam ni jari tu. Macam ni. Ni bukan derok, okay. Ini cara macam mana kita nak ingat per 4. Okay, kenapa cakap per 4? Okay, ini satu bahagian. So 1/4. Ini akan jadi 2/4, 3/4 dan 4/4. Okay, so kamu kena ingat macam ni. Okay, tadi semua sekali jari kita 10 kan? Okay, cuba cikgu tutup yang tengah ni. Okay, ni 10 kan? Bila cikgu kenalkan dia, maksudnya 5% ada 2 bahagian. 1, 5 kat sini, kat belakang pun 5 juga. So maksudnya kalau 1/4 25%. Sebab apa 25? 10, 20, 25%. So kalau 1/4 maksudnya 25%. Kalau 2/4 pula, 2/4 ni semua 25 tambah lagi 25. So dia akan jadi berapa? 50%. Okey, macam mana kalau 3/4? Okey, ni satu pasangan, ini satu pasangan, ni 1/4, ni 1/4 lagi, dah 2/4, 3/4 sampai sini lah. Sampai semua ni. Kan? Okey, dah 50, 60, 70, 75. So, kalau untuk 3/4 adalah 75. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Kalau 1/4, ni ambil 10, 20, 25. Kan? Okey. Jadi 1/4 adalah 25%. Okey, macam mana? Kalau 3/4, jadi 1/4, 2/4,
3/4. 3/4 sampai sini je. Sampai sini je. So 50 dah. 60, 70, 75. So 3/4 adalah 75%. Okey. Itu dalam peratus. Kalau tukar perpuluhan dia akan jadi 0.75. Okey. Kalau perpuluhan tu mesti ada sifar dekat depan dia. Kalau 1/4 tadi. 1/4 25 kan cikgu cakap kan. So 0.25. Macam tu je. Kalau 2/4 maksudnya semua ni. Semua jari kita ni. 2/4 iaitu 50%. Kalau 4/4 semualah. Iaitu 100%. Okey, itu untuk perempat. Okey, so siapa rasa macam dia dah dapat sikit idea nak guna jari tu. Okey, saya dah agak dah. Mesti ada yang perempat dia problem sikit. Okey, awak kena faham. Okey, awak kena faham bila cikgu cakap perempat, okey, bila perempat, jari kita yang tengah ni kita akan tutup. Bila kita jari tengah tutup, kalau ikut peratus 10%, tapi kalau separuh je dia akan jadi 5. Dia akan 5. Okey? Okey. So, dia memang agak mencabar sikit untuk perempat ni. Okey, saya tunjuk sekali lagi. Boleh ke? Boleh tak saya tunjuk sekali lagi untuk perempat? Siapa nak? Siapa nak saya tunjuk sekali lagi perempat tu? Okey, saya tunjuk sekali lagi perempat. Ingat yang separuh yang tengah tu, yang tengah ni kita tutupkan dia, maksudnya dia adalah 5 saja. Kalau dari segi 100 dia akan dari segi peratus kan asal dia 10 kan. Kalau tutup je dia akan jadi 5%. Dia akan jadi 5%. Jadi ni dia ada 4 kawasan lah. 4 pasangan. Ni ada 1 pasangan, 2 pasangan, 3 pasangan, 4 pasangan. Jadi yang kan ada satu lebih tengah tu kan, kita kena potong 2. Bukannya potong jari kamu pada 2 bahagian. Tak, bayangkan kamu lipat dia ni. So satu pasangan tu dia adalah 25%. Okey, so dengar betul-betul. Dia memang agak mencabar sikit benda ni. Dia memang agak mencabar. So tengok betul-betul, fahamkan betul-betul. Kalau kamu kuasai benda ni, kadang-kadang kalau kita dah tahu 1/4 25%, kamu tak payah nak hafal dah. Kamu tak payah nak hafal. Maknanya kamu dah tahu dah. Okey, cikgu Noriza pernah ajar. Kalau 1/4 jari tu 25%. Macam tu je. Okey? So kita tengok sekali lagi. Okey. Tengok betul-betul. Memang kena praktis, kena praktis. Kena praktis benda ni. Okey. Buat macam ni je. Macam ni. Ni bukan derok, okey. Ini cara macam mana kita nak ingat perempat. Okey, kenapa cikgu cakap perempat? Okey, ini satu bahagian. So 1/4. Ini akan jadi 2/4, 3/4 dan 4/4. Okey, so kamu kena ingat macam ni. Okey, tadi semua sekali jari kita 10 kan? Okey, cuba cikgu tutup yang tengah ni. Okey, ni 10 kan? Bila cikgu setengahkan dia, maksudnya 5% ada 2 bahagian. 1 5 kat sini, kat belakang pun 5 juga. So maksudnya kalau 1/4 25%. Sebab apa 25? 10, 20, 25%. So kalau 1/4 maksudnya 25%. Kalau 2/4 pula, 2/4 ni semua 25 tambah lagi 25. So dia akan jadi berapa? 50%. Okey, macam mana kalau 3/4? Okey, ni satu pasangan, ini satu pasangan, ni 1/4, ni 1/4 lagi, dah 2/4, 3/4 sampai sini lah. Sampai semua ni. Kan? Okey, dah 50, 60, 70, 75. So, kalau untuk 3/4 adalah 75. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Kalau 1/4, ni ambil 10, 20, 25. Kan? Okey. Jadi 1/4 adalah 25%. Okey, macam mana? Kalau 3/4, jadi 1/4, 2/4, 3/4. 3/4 sampai sini je. Sampai sini je. So 50 dah, 60, 70, 75. So 3/4 adalah 75%. Okey, itu dalam peratus. Kalau tukar perpuluhan, dia akan jadi
Okey, kalau perpuluhan tu mesti ada sifar dekat depan dia. Kalau 1/4 tadi, 1/4 25 kan cikgu cakap kan. So sifar perpuluhan 2 macam tu je. Kalau 2/4 maksudnya semua ni, semua jari kita ni 2/4 iaitu 50%. Kalau 4/4 semualah iaitu 100%. Okey, dah itu untuk perempat. Okey, so dah untuk perempat lah. Okey. Alah, kamu kena ingat sekali je lah. Bila cikgu cakap okey 1/4. Terus dalam kepala 25. 4/4 100. 3/4 25%. Okey. Dia kenapa cikgu ajar benda ni tahu? Sebab dalam penukaran kepada peratus ke kan, ataupun kita nak tukar bila kita nak guna nanti masa nak jawab soalan GSEN ke, nak jawab pasal volume ke, dia mesti akan guna perpuluhan tu. So bila tukar je benda ni, bila kamu dah hafal penukaran daripada perpuluhan kepada pecahan ataupun pecahan kepada perpuluhan, memang senang hidup kamu. Okay, senang je. Okay, alright. So kita sambung sikit lagi. Okay, kita akan habis pada pukul berapa? Kita ada berapa lagi masa? Lebih kurang berapa lagi Kita ada masa sikit je lagi ni. Lebih kurang 20 minit. 20 minit je lagi. Okay. So jom kita sambung belajar. Okay. Boleh kita sambung belajar? Okay. Jom kita sambung belajar. Belajar sikit lagi. Okay. Alright. So semua orang pergi ke pergi ke soalan yang seterusnya yang kita stop tadi tu. Kita stop sampai mana? Kita stop sampai nombor 11 yang tadi. Nombor 11. Okey, nombor baru page 2. Okey, nombor 11. Okey, nombor 11. Okey, semua orang ready balik dengan buku masing-masing. Itu just nak relaxkan minda kamu untuk kamu dapat guna nanti. Sebab dari tadi duk kita bincang je kan, nak jawab soalan kan. Okay, sekarang ni kita sambung balik lah. Okay, sikit lagi masa. Jangan give up. Stay tune. Okay, kita kena semangat belajar ni. Okay, bukannya jumpa selalu pun. Seminggu sekali je. Ini pun sebab ganti kelas. Kalau tak, seminggu sekali je kan. Ni sebab ganti kelas je kita jumpa 2 kali seminggu. Tapi kalau ikutkan sekali je seminggu. Okay. So kita tengok pada soalan nombor 11. Tulis 79/100 bagi 10 dalam nombor perpuluhan. Okey. Kamu ingat tak pasal apa Pasal bahagi pecahan yang cikgu ajar last week. Ingat tak bahagi pecahan cikgu ajar last week? Siapa ingat? Bahagi pecahan. Okey. Untuk soalan nombor 11 kita ada banyak teknik sebenarnya nak buat. Okey, banyak cara. Okey, apa kata kita buat pecahan ni 10 ni per 1. 10 ni per 1. Okey, ingat? Sebab dia nombor bulat, so per 1. Okey, lepas tu kita akan buat okey, 79/100 ni kita kena buat guna teknik salah buat lagi. Salah buat lagi iaitu darab tambah. Betul? Salah buat lagi. Okay, so 100 darab 7, 700. 700 tambah 9, so 709/100 bahagi dengan 10/1. Okay, lepas tu benda tu, ni step pertama. Step kedua kita boleh tukarkan yang bahagi tu jadi darab. So dia akan jadi 7/9/100 darab dengan 1/10. Okey, ingat ya dekat sini ni bahagi kan? Bahagi macam ni. Bila kita nak tukar darab, atas duduk bawah naik ke atas, atas turun ke bawah. That's why dia terbalik. Boleh? Dapat? Dia terbalik. Lepas tu next step hanyalah atas darab atas, bawah darab bawah. So 709 darab 1 dia akan jadi 709. 100 darab 10. Okey, cara dia ialah 1, lepas tu salin berapa sifar yang ada? Sama sekali, ada 3. So salin 3 sifar kat situ. Okay, lepas tu kita gerakkan titik je. Bahagi, per tu kan bahagi kan? So kita gerak 3 kali. Okay, gerak 3 kali. So
1, 2, 3. Jadi jawapan dia adalah sifar 0.7, sifar 9. Macam tu. Ni pun boleh guna. Teknik ni pun boleh guna juga. Kan dia bahagi kan, bagi 10 kan. 10 tu buat per 1. Bila bahagi nak tukar jadi darab, kita kena terbalikkan nombor dia. Ingat tak? Ingat tak benda tu? Ingat tak yang kita belajar dalam pecahan last week? Ada kan? Okay. So sekarang ni guna teknik ni juga, cuba buat output. Siapa yang dah dapat, cuba buat output. Apa jawapan dia? Guna teknik ni juga. Okay. Okay, so buat nombor 11 output pula. Siapa yang dah siap input boleh buat output. Siapa yang belum siap input boleh salin je dulu. Apa yang cikgu buat ni? Ingat, bahagi bila kita nak tukar darab, kita akan tukar dia punya yang nombor bawah akan naik atas, nombor atas akan turun ke bawah. Lepas tu kita just gerakkan titik sahaja. Okey, apa jawapan nombor 11 output? Okey. Ada beberapa orang dah bagi jawapan. Okey, mungkin ada tengah salin lagi tu. Okey, ingat guna teknik. Kalau pecahan tak wajar kepada nombor bercampur kepada pecahan tak wajar, kita guna teknik salah buat lagi, iaitu darab lepas tu tambah. Okey. So untuk yang output ni, okey, yang output masih lagi kita guna darab tambah, iaitu salah kena buat lagi. Okey, salah kena buat lagi. Lepas tu 10 ni kita per 1. Macam tu. Itu lagi cepat. Okey, so dia akan jadi apa? Dia akan jadi 10.7, 70. So 73 per 10 bahagi dengan 10 per 1. Okey, ni step 1. Step kedua, kita kena tukarkan yang bahagi tu jadi darab. So 73 per 10 darab dengan 1 per 10. Darab dengan 1 per 10. Gitu. Lepas tu atas darab atas, bawah darab bawah. 73 per 100. The next part is kita gerakkan titik je. Gerak daripada belakang. 1, 2. Titik. Dah. So jawapan dia sifar 0.73. Macam tu je. Apa yang susah sangatnya? Benda kan kita dah belajar berulang. Cikgu ulang banyak kali. Jadi itulah jawapan dia untuk 11 output. Okey, bagus. Ada beberapa orang dapat jawab jawapan. Okey, bagus. Saya suka ajar kamu semua ni. Semangat bagi jawapan betul. Okey. Alright. Kita ada beberapa minit. Ni pun dah bagi warning dah ni. Dekat sini dah bagi warning. Okey, kita akan sambung lagi. Ada masa kita sambung lagi. Okey, nombor 12. Nombor 12. Masih lagi gerakkan titik sahaja. Dia tak susah pun semua ni tau. Dia just gerakkan titik sahaja. Okey, tengok soalan nombor 12. Antara berikut yang manakah nilai hasil bahagi yang paling besar? Dia tanya yang mana paling besar. Okey, so bahagi. Gerak ke mana bahagi? Bahagi gerak ke mana? Bahagi kita akan gerak ke kiri. Bahagi gerak ke kiri. So gerak berapa kali? Depends on berapa dia bahagi. 10 ke, 100 ke, 1000 ke, 10,000 ke. Okay. So A tu. Untuk A dia 65.4 kan? Bahagi 10 kan? So bahagi gerak ke kiri. Satu kali sahaja. So macam tu. Sekali je ke kiri. So jawapan dia adalah 6.54. Okey, untuk B pula, untuk B 6.54 bahagi 10. So kita gerakkan sekali sahaja. Okey, gerakkan sekali ke belakang. Okey, 1. Okey, so ni akan jadi sifar 654. Gerakkan sekali je. Okey, C pula, C 64 bahagi 1000 kan? Bahagi 1000. Okey, nombor bulat titik belakang sekali. Berapa kali nak kena gerak? 3 kali. So kita gerak 3 kali. Okey, ni 1, 2, 3. Titik sifar.
So dia akan jadi sifar puluhan sifar 64 untuk C dan D pula. Untuk D apa dia? D 6.4 bahagi 1000 kan? Okay, bahagi 1000. So gerakkan berapa kali? 3 kali. Ke mana? Ke belakang. Okay. So 6.4 gerak 3 kali. 1, 2, 3. So jawapan dia adalah sifar puluhan sifar 64. So soalan dia yang manakah paling besar? Apa jawapan dia? Apa jawapan dia yang paling besar? A, B, C, D? Okay, cara nak tengok dia adalah cuba tengok dekat nombor sar. Ni 6. Ini sifar. Ini sifar. Ini sifar. So mana yang paling besar? Dekat tempat sar. Mestilah jawapan dia adalah A. Macam tu. Okay? Boleh? Okay. Okay, dah. Macam tu je. Kan? Okay. So sekarang ni kita ke soalan untuk 12 output saya bagi jawapan je. Boleh tak? Jalan kerja kamu buat sendiri. Gerakkan titik sahaja. Okay, untuk 12 output. Okay, apa yang jawapan dia? 12 output. Yang paling besar adalah B. Untuk 12 output adalah B. Saya nak kamu kira sendiri macam mana saya dapat B. Sebab saya nak fokus pada soalan lain sekejap. Okey dah. Cara dia gerakkan titik sahaja. Gerak. Kalau bagi gerak ke kiri. Kalau darab gerak ke kanan. Macam tu. Okey? Okey, so 12 output jawapan dia adalah B. Gerakan bergantung kepada berapa sifar yang ada. Berapa sifar yang ada. Boleh ke tak ni? Boleh saya pindah ke soalan yang ke-13? Boleh saya pindah ke soalan yang 13? Okay. Alright. Semua orang dapat ni? Okay. Okay. Saya ke soalan yang ke-13. Okay. Soalan yang ke-13. Hitung 8.175 bagi 3. Gunakan jawapan kepada 2 tempat perpuluhan. Okey, ni bahagi macam biasa. Bahagi macam biasalah. Okey, tadi saya dah ajar kan? Bahagi kan? So dia akan jadi 8.175 bahagi 3. Bagi 3. Bagilah. So ni akan jadi 6, 2. Okey, sorry. 6, 2. Okey, 8, 6, 2. 21, 7, letak situ. Bahagi macam biasa. Okey, lepas tu 7 kat sini. Okey, lepas tu 6 dekat situ, 2. Okey, 1, 5. 15 yang ke berapa? 15 yang ke 5. Okey, so jawapan dia akan jadi 2.725 kan? CP3 je tu. Bukan susah pun. Okey, tetapi dia nak jawapan 2 tempat perpuluhan sahaja. So dekat mana 2 tempat? Ini 1 tempat, ini 1 tempat. So 2 tempat perpuluhan je. So kita kena buat garisan untuk memisahkan mereka macam tu. Okey? So 5. 5 akan bagi berapa dekat 2? 5 akan bagi 1 dekat 2. Jadi jawapan dia akan jadi ni 3, 7, 2. Ni sifar. So jawapan dia akan jadi 2.73 sifar. Macam tu. Bundarkan jawapan kepada 2 tempat perpuluhan. Okey? Selepas titik, per 10 tu dikira sebagai 1 tempat perpuluhan. Per 100 tu dikira sebagai 2 tempat perpuluhan. Okey? Dapat? Dapat Okey, untuk 13 output. Okey, 13 output bila awak bahagi, pastikan awak dapat berapa? Okey, cuba bahagi. Nombor 13 output. Cuba bahagi, dapat berapa? Dan bundarkan jawapan kepada 2 tempat perpuluhan. Cuba bahagi, dapat berapa? Okey, siapa yang dapat jawapan yang laju sangat ni kan? Kamu kira semula ke tidak ni? Kira semula ke tidak? Saya tahu ada setengah pelajar tu dia apa ni? Dia dah jawab last week. Sebab apa? Sebab saya bagi jawapan. Kan? Okey, kamu kira sekali lagi ke tidak?
Okay. 13 output. Apa jawapan dia? Okay. 25.84 bagi 4. So ni 24 yang ke 6. Okay, 5 tambah 4, 1, 18, 16, titik 4. Okay. Lepas tu 24. So 24 yang ke berapa? Yang ke 6. So jawapan dia 6.46. Ini je jawapan dia. Sebab ini yang 6 tu dah dikira sebagai 2 tempat perpuluhan. 2 tempat perpuluhan. Okay, so jawapan dia adalah 6.46. Macam tu. Dapat? Semua orang dapat Okay, so cikgu harap kamu dapat lah ya. Alright, so untuk soalan yang seterusnya ni, untuk soalan nombor 9, nombor 10, nombor 11, 12 semua ni, kita akan sambung esok. Boleh tak? Kita sambung esok. Kita sambung esok boleh ke? Boleh tak? Apa yang kamu belajar hari ni? Cuba senaraikan apa yang kamu belajar hari ni. Saya dah tutup skrin dah ni. Okay. Apa yang kamu belajar hari ni? Cuba beritahu saya. Boy Ariana, mohon maaf. Kesalahan sepanjang join kelas. Tahu pun salah Okay. Apa yang kamu belajar? Esok kelas pukul 11 sampai pukul 1. Akil Akmal kita baru belajar perpuluhan, itu pun belum habis. Okay. Okay. Ada soalan ke ni? Yang question ni. Lagi apa lagi yang kamu belajar? Esok pukul 11 sampai pukul 1 petang. 11 pagi sampai pukul 1 petang. Lagi apa yang kamu belajar lagi hari ni? Cuba senaraikan. Anything. Anas. Okay, lagi kamu belajar apa? Ulat gonggok je ke? Okay, terima kasih. Siapa ni? Nurul Huda. Bukan. Siapa? Alia Adriana. Okay. Terima kasih sebab ucapan. Okay, cara letak titik dalam darab. Okay. Okay, tukar pecahan guna jari. Lagi? Perpuluhan. Lagi? Okay, lagi apa yang kamu belajar? Tu je. Tak ada orang nak komen dah? Okay, dengar sini memang dalam buku tu, okay, dalam buku workbook tu dia ada unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 kan. Okay, sometimes cikgu tak dapat habiskan ikut unit tu tau. Jadi cikgu extend pada minggu yang seterusnya. Jadi jangan pelik lah nanti cikgu sambung unit yang kedua. Tak, cikgu kalau boleh cikgu nak cover banyak benda yang ada dalam buku kamu tu. Cikgu tak nak lompat banyak-banyak sangat. Okay, kamu dapat jawab soalan yang mudah tu pun dah kira macam bagus lah tu. Itu bila kita dapat jawab soalan yang mudah, soalan yang susah tu, itu macam mana nak beritahu kamu? Bukan soalan mudah, maksud cikgu jawab soalan dengan cara yang mudah. So membantu kamu untuk jawab soalan yang susah macam tu. Okay, so kita ada 1 minit lagi. Okay, 1 minit lagi. Siapa main Roblox? Siapa ni? Ariana Emnida banyak betul main game Okay, sama-sama. Okay, selamat berbuka juga. Okay, saya tak nak lepas ni ada main PUBG lagi, saya tak nak. Siapa bincang pasal selain yang kita belajar, saya tak nak. Okay, terima kasih sebab bagi ucapan Hari Guru untuk saya. Okay, so 1 minit lagi. Apa lagi yang kamu nak beritahu saya? Okay, terima kasih atas ucapan. Kita ada berapa saat je lagi? 50 saat. Okay, selamat berbuka. Boy, selamat Hari Raya. Belum lagi, esok kita jumpa lagi. Okay, Rifa, baik bos. Wow, ini betul-betul bos ni. Okay, boy, Ran, Afif nak gimana? Amza Afif. Okay, so cikgu harap kamu bersabar belajar dengan saya. Kalau saya macam explain banyak sikit tu, saya harap kamu bersabar. Okay, sebab saya nak bagi semua orang faham